Senang dia. Okey, tuan-tuan tengok nah. Wa mursahat. Okey. Sin depannya ada apa? Alif kan? Alif. Sebelum alif ada apa? Baris fathah. Sebab apa sebelum alif mesti baris fathah? Sebab alif ni huruf mat kan? Alif adalah huruf mat. Tentang hadis semua alif sebelum dia mesti fathah. Sebelum alif mesti fathah. Sebelum alif mesti fathah. Sebelum alif mesti fathah. Sebab alif adalah huruf mat yang mana sebelum dia berbaris fathah. Maka di sini majri, tanda tengok ada nampak ada alif? Ada alif? Alif ni huruf mat kan? Maka sebelum alif ni mesti baris apa? Ya, mesti baris fathah. Dia tak boleh jadi kasrah. Maka ro ni sebenarnya berbaris fathah, majro. Okey. Tapi oleh kerana hukum dia di sini wajib dibaca secara condong. Dan tengok tangan saya nak. Kalau saya tunjuk atas ni baris fathah. Cuba sebut baris fathah ro. Okey. Kalau macam ni baris kasrah sebut ri. Jadi sekali fathah ro, kasrah ri. Okey, sekarang kita ambil tengah-tengah. Nampak tak tangan saya condong kan? Lurus. Condong kan? Condong ni lah bunyi ri. Jadi sekali fathah ro, kasrah ri, condong ri. Nampak tak? Maka ro yang berbaris fathah ni wajib dibaca condong ke arah kasrah. Condong saja. Baris tetap fathah, cuma dibaca condong. Bunyi dia ri. Boleh? Ro fathah, ri kasrah, condong ri. Apa tak? Okey, cuba majriha. Jadi tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran, kalau baris fathah kita bunyi dengan baris fathah. Contoh ha, fathah kita bunyi dengan baris atas, fathah ha. Kalau baris kasrah fi, kasrah kita bunyi dengan baris kasrah fi. Okey, baik, tuan-tuan ikut saya. Kita buat baris. Okey. Abataja. Cuba. Baris apa tu? Fathah. Okey, kasrah pula. EBTVG. Baris apa tu? Kasrah, dhamma. Ubututuju. Okey, itu bunyi baris fathah, kasrah dan dhamma. Satu lagi bunyi condong hanya pada kalimah ni saja. Kita bunyi condong ri. Satu ni saja. Tapi perasan tak kadang-kadang kita baca ayat-ayat Al-Quran banyak baris kasrah kita tak bunyi dengan baris kasrah, tetapi kita bunyi dengan condong. Contoh dia apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ataupun 'alaihim. Kan ada dua bunyi tu kan? Nak 'alaihim, 'alaihim. Beza tak bunyi dia? Beza. Okey, kalau saya baca macam ni bunyi apa? Kasrah ataupun condong? 'alaihim. Kasrah. Kalau bunyi macam ni, 'alaihim. Condong kan? Dapat. Lagi satu. Ghairin. Ghairin. Beza tak? Ghairin. Ghairin. Beza kan? Okey, kalau saya baca ghairin, baris apa? Kasrah. Kalau saya baca ghairin, condong. Faham tak? Jadi tuan-tuan boleh beza mana bunyi kasrah, mana bunyi condong. Oleh itu bacalah dengan kasrah alaihim. Alaihim.
alaihim. Ghoi ri ke ri? Ri lah. Kasrah. Okey. Alhamdulillahi rabb. Bil ke bil? Bil lah kasrah. Boleh. Yang nak baca contoh hadis satu saja. Sini saja yang kita baca dengan contoh. Lain daripada ni, jangan bunyi contoh. Bunyilah kasrah yang betul, yang tepat. Okey, dapat? Okey, lagi sekali. Kita ulang ayat ni tuan-tuan. Baca di malam di sini. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. Okey. Minal jin. Beza. Kalau kasrah minal jin. Kan? Minal jinnati wan nas. Kasrah. Jin. Jin. Surah jin. Kan? Hantu jin. Kita tak panggil jin lah. Jadi jangan baca minal jin. Baca minal jin. Kasrah. Kalau jin, contoh. Boleh. Contoh. Sebenarnya banyak tuan-tuan. Kalau kita nak tunjuk bacaan hak kita duk contoh tu, hak kasrah kita beri contoh tu banyak sangat. Banyak yang kita duk contoh. Cuba kasrahkan. Boleh. Okey. Seterusnya bacaan khusus ayat ke-11 surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Baik. Tuan-tuan baca dulu. Sedia? Mula. Lagi sekali. Kuat sikit. Kena baca lah tuan. Dan ngaji tajwid kena baca. Tak apa mau ngaji tajwid tu kan. Kalau ngaji lain tak kena baca, dengar saja. Ngaji tajwid kena baca tak apa nak syok kan. Okey. Tak apa baca ramai-ramai lah. Boleh. Jangan baca seorang-seorang, baca ramai-ramai. Baik. Ada dua bacaan tadi saya dengar. Ada yang baca bi'sal ismu, ada yang baca bi'sal ismu, kan? Okey. Baik, yang betul ialah bi'sal ismu, bukan bi'sal ismu, bukan. Okey. Kalau kita tengok tu macam bi'sal ismu macam tu, tetapi dibaca bi'sal ismu. Pasal apa dia pelik sikit tau ni? Yang ni dia panggil, hukum bacaan dia panggil apa? Naqol. Bacaan naqol. Satu saja dalam Quran, surah Al-Hujurat ayat 11. Baik, mari kita tengok. Kita faham naqol ni macam mana. Maksud naqol ialah pindah. Pindah nah. Baik, pindah apa ni tuan? Catat sini, pindah baris. Pindah apa? Pindah baris. Okey. Tuan-tuan tengok kalimah ni, yang pertama bisa, sebut. Kalimah yang kedua al-ismu, sebut. Okey, boleh? Bisa dengan al-ismu. Lam ni lam sukun tuan-tuan. Ingat selepas hamzah wasal, ni alif atas dia kepala sad ni nama dia hamzah wasal. Selepas hamzah wasal, huruf depannya adalah huruf sukun. Tuan-tuan tengok dalam Quran kat mana pun, kalau selepas hamzah wasal, depannya mesti sukun. Termasuklah lam ni sukun. Okey.
Kemudian ismu. Ni baris kasrah. Ismu. Baris kasrah ni bukan lam punya. Lam ni lam sukun. Baris kasrah ni hamzah wasal ni. Ismu. Sebelum ni kita belajar. Sebelum ni bulan lepas. Tajuk apa? Cara membariskan hamzah wasal ni ada. Tajuk sebelum ni cara membariskan hamzah wasal. Okey, hamzah wasal dibaris dengan fathah jika selepasnya ada lam sukun ai. Hamzah wasal dibariskan dengan kasrah jika selepasnya bukan lam sukun dan huruf ketiganya fathah. Ia, kunci kita hafal. Ia. Hamzah wasal dibaris dengan kasrah jika huruf ketiga kasrah. I. Hamzah wasal dibaris dengan dhammah jika huruf ketiga dhammah. U. Kecuali pada 8 kalimah muka surat 26 tu. Cuba buka balik muka surat 26. Ada tak 8 kalimah tu? 8 kalimah pada muka surat 26 tu benar. 8 kalimah tu huruf ketiga dia dhammah tu. Tetapi hamzah wasal kena baris kasrah. Pada 8 kalimah tu termasuklah ismu. Ada tak ismu situ? Ismuhu. Ada kan? Ismu. Jadi baris kasrah ni ialah kepunyaan siapa? Hamzah wasal ni. Ismu. Lam ni lam sukun. Al. Ismu. Okay, dapat dengar? Baik. Maka berlaku di sini hukum naqal iaitu pindah baris. Baris kasrah ni siapa punya ni? Hamzah wasal punya kan? Baris kasrah ni pindah ke belakang. Ke huruf belakang dia huruf apa? Lam. Baris kasrah ni bagi dekat lam. Pindah kepada lam. Maka sekarang lam berbaris kasrah. Pindah baris kasrah ke belakang. Ini kepada lam, sekarang lam dapat baris. Hamzah wasal ni pula dibuang. Maka jadilah lam kasrah, sin sukun, mim dhammah. Maka bacaannya seperti di bawah. Bisalismu. Cuba. Okey, jelas tak? Jelas macam mana naqal terjadi tadi, jelas tak? Cara mudah. Okey, kita nak faham cara mudah. Ada lagi tempat lain kan? Dalam bacaan kita satu ni saja. Dalam bacaan kita satu ni saja. Al-Hujurat ayat 11. Jadi jangan baca bisal ismu, jangan. Bacaan yang betul ikut saya. Bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Okey, alhamdulillah. Baik, teruskan lagi. Surah Fussilat ayat 44. Tengok baris bawah sekali, baris ketiga. Okey, sebelum tu kita baca dulu, tuan-tuan. Kita baca daripada awal. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Cuba. Teruskan. Lagi sekali. Masana boleh dengar ada macam-macam jenis bunyi tadi. Okey. Ada yang baca a'jamiyun, ada yang baca a'jamiyun, ada yang baca a'jamiyun. Okey lah tadi. Okey. Bunyi lain-lain tu. Okey, baik. Saya membesarkan kalimah ni. Nampak tuan-tuan?
Baik, mari kita kenal dulu huruf. Huruf pertama ni huruf apa? Hamzah. Dia keluar tang mana? Kerongkong, halkum, bawah sekali. Pangkal halkum. Tekan sikit. Tekan sikit. Okey, itu bunyi hamzah. Baik, huruf ketiga. Huruf ketiga dulu. Huruf ketiga ni huruf apa? Ain. Ain sukun. Okey, huruf ketiga. Baik, huruf kedua pula. Huruf kedua. Apa huruf kedua ni tuan? Huruf? Ya, ramai akan sebut alif kan? Ramai akan jawab alif sebab bentuk dia macam alif. Tapi tuan-tuan tengok di atas dia ada apa? Ada bulat hitam. Bulat hitam. Okey, tanda bulat hitam di atas alif dalam Al-Quran satu saja, satu tempat ni saja. Surah Fussilat ayat 44. Yang lain tak jumpa. Yang dia bulat hitam. Kalau bulat saja macam kosong tu banyak kan. Ini bulat hitam tu. Jadi satu saja. Okey. Baik. Huruf yang kedua ni tuan-tuan sebenarnya bukan alif. Huruf kedua ni ialah hamzah juga. Hamzah juga. Huruf kedua ialah hamzah. Dua-dua hamzah. Tapi dia tak tulis huruf kedua. Dia tak tulis bentuk hamzah. Sebab kalau dia tulis bentuk hamzah, kita akan baca betul? Kita akan baca apa? Kalau dia tulis hamzah, kita akan baca Sedangkan huruf kedua ni, iaitu huruf hamzah, tak boleh dibaca dengan bunyi hamzah. Tak boleh baca dengan bunyi hamzah. Dia berubah. Bunyi dia bukan lagi bunyi hamzah, tapi dia huruf hamzah, tapi bunyi dia berubah. Bunyi dia berubah. Bunyi dia macam mana? Bunyi hamzah yang kedua ni, bunyi dia ialah bunyi antara hamzah dan alif. Macam mana bunyi hamzah? Macam mana bunyi alif dulu? Baru kita boleh sagi kita bunyi antara. Ada 3 bunyi sini kan? Yang pertama bunyi hamzah, yang kedua bunyi alif, yang ketiga bunyi antara. Antara apa? Antara hamzah dan alif. Bunyi hamzah, bunyi alif, bunyi antara. Pening juga kan? Okey, baik. Baik, mudah nak faham. Saya sebut tuan-tuan bunyi ni. Bunyi hamzah dulu. Hamzah fathah. Lagi sekali. Hamzah fathah. Lagi sekali. Hamzah fathah. Okey, betul. Bunyi alif pula. Alif fathah. Lagi sekali. Alif fathah. Hamzah fathah. Alif fathah. Sama tak bunyi dia? Sama. Macam mana boleh sama kan? Hamzah fathah, alif fathah, juga. Jadi macam mana nak beza bunyi hamzah dan alif? Kalau bunyi dia sama, tak dapat. Mudah ya, mudah kan? Okey. Kita bunyi hamzah dulu. Contohnya ni hamzah. Hamzah kan? Okey. Hamzah fathah. Betul. Hamzah fathah. Okey, alif fathah. Alif fathah kalau orang tanya alif fathah, bunyi tadi ialah hamzah fathah. Tak, yang bunyi tu ialah hamzah fathah. Alif fathah, tuan-tuan perhati. Cuba cari huruf alif sini. Alif. Cari huruf alif kan? Alif. Ini hamzah, ini alif. Lagi alif. Alif. Okey, banyak alif. Tuan-tuan perhati. Huruf alif ni ada baris tak? Ada tak baris? Tengok sini lah. Hamzah fathah ada baris tak? Ada. Alif ada baris tak? Pasal apa alif tak ada baris?
Sebab alif huruf mati tu kan. Alif adalah huruf mati. Pasal tu dia tak nak baris. Alif adalah huruf mat. Huruf mat. Huruf mat ada apa tuan? 3. Okey. Yang pertama alif sebelumnya fathah. Huruf mat yang kedua waw sukun sebelumnya dhamma. Huruf mat yang ketiga ya sukun sebelumnya kasrah. Huruf mat yang tiga ni, huruf mat alif, huruf mat waw, huruf mat ya ni, dia tak ada baris sebab dia huruf mati. Faham tak? Jadi alif tu tak ada baris. Tak ada baris. Okey, saya tanya lagi sekali. Hamzah fathah, alif fathah, juga. Okey. Alif tak ada baris. Jadi kalau saya tanya alif fathah, tuan-tuan duduk diam-diam, jangan bunyi apa. Kata ya, alif mana ada baris? Tu soalan pangkat tu. Okey? Boleh. Hamzah fathah kita tahu bunyi dia. Alif macam mana bunyi alif? Okey, tuan-tuan ikut saya. Bila ada alif, ni kena panjang ke pendek? Panjang. Kita sebut yang kita mula-mula bunyi tu, yang mula-mula kita bunyi tu bunyi hamzah. Lepas tu kita panjangkan, yang bunyi panjang tu bunyi alif. Dapat tak? Okey, sekarang bunyi saja. Pendek. 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 Itu bunyi hamzah. Sekarang bunyi panjang. Yang mana bunyi alif? Hak panjang tu. Hak suara jadi panjang tu bunyi alif. Okey, maka sekarang kita dah tahu bunyi hamzah dan bunyi alif. Tapi yang ni huruf kedua ni, huruf apa tadi? Sebut alif lagi. Huruf kedua ni huruf apa? Hamzah. Huruf hamzah ni dia tak boleh baca dengan bunyi hamzah. Tak boleh baca dengan bunyi hamzah dan tak boleh baca dengan bunyi alif. Nah, kalau bunyi hamzah macam mana? Kalau bunyi hamzah. Kalau bunyi alif panjang, panjang. Tu kalau bunyi alif kan? Dapat? Sekarang dia nak bunyi apa? Bunyi antara. Hamzah pun bukan, bunyi panjang pun bukan bunyi alif, tapi bunyi antara hamzah dan alif. Okey, baik, bunyi hamzah dulu. Pendek. Bunyi antara disambung dengan ain. Okey, daripada ni tu ya. Dapat tak? Macam tu saja bunyi dia. Cuba lagi sekali. A'jamiyun. Pendekkan kedua-dua. Pendek, buat pendek. A'jamiyun. Dapat? Boleh tak? Boleh. Nak abang bunyi macam mana? Kopi O. Cuba kata kopi O. Kalau pergi kedai mamak, kopi apa? Kopi O. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Dia bunyi macam berada tu. Macam tu lah. Okey, baik. Kita baca lagi sekali. Ayat bawah yang ketiga. Okey. Lupa ni apa. Apa hukum bacaan sini? Tashil. Apa dia? Tashil. Nama bacaan tadi ialah tashil. Iaitu apa dia? Bunyi antara hamzah dan alif. Kalau saya main sekali lagi. Contoh, nanti kita ulang balik. Nanti kita habis kitab ni, kita ulang balik sampai tajuk ni. Kalau saya tanya huruf kedua ni apa? Huruf apa? Hamzah.
Dengan jawab alif kan? Tapi mesti ada orang jawab alif juga. Dia lupa Okey kan? Okey, cantik sikit. Huruf kedua ialah hamzah. Huruf kedua ni ialah hamzah. Dibaca dengan taskil. Okey? Baik. Okey, sedia? A'jamiyyun wa 'arabi. Okey, baik. Teruskan lagi. Okey, Tuan-tuan biasa jumpa dalam Quran tanda sin kecil. Biasa nak sin kecil. Okey, Jadi kita nak belajar ini. Ada dua jenis sin kecil lah, dua jenis. Okey, kita tengok yang pertama, sin kecil yang pertama bermaksud sabtah. Maksud apa? Sabtah. Sabtah ni ialah berhenti. Sabtah ialah berhenti. Ataupun diam. Berhenti Bila baca Quran ni tuan-tuan, kita berhenti ni ada 3 jenis berhenti Baca Quran kita berhenti, maksudnya kita sedang membaca, kemudian kita berhenti. Kita putus suara, kita berhenti. Berhenti ni ada 3 jenis. Yang pertama namanya waqaf. Yang kedua namanya qata'. Yang ketiga namanya saktah. Itu tiga-tiga tu berhenti. Maksud tengah baca berhenti. Beza dia apa dia? 3 ni. Waqaf, qata', saktah. Beza dia apa dia? Waqaf kita berhenti dan kita tukar nafas baru, kemudian baca lagi. Contoh, Qul huwallahu ahad. Berhenti. Tukar nafas. Allahus samad. Kita berhenti, tukar nafas tadi, nama dia apa? Waqaf. Okey. Berhenti yang kedua, kita baca, kita berhenti, lepas tu tak baca dah. Sadaqallahul azim. Tak baca dah. Ataupun dalam semayang tu kita rukuk Kita baca ayat Quran, kemudian kita rukuk. Berhenti dan tak baca dah ayat. Itu namanya qata'. Contoh, Yasin. Berhenti. Sadaqallahul azim. Tutup Quran. Tutup Okey. So pula dia sama ayat kedua pula. Wal Qur'anil Hakim. Sadaqallahul azim. Dia berhenti terus. Pasal apa? Sibuk kita ni semua sibuk nak dah baca Quran sibuk. Okey. Kalau sibuk pun tuan baca satu hari satu ayat tak apa. Yasin. Sadaqallahul azim. Okey. Okey, baca juga daripada tak baca langsung. Pegang juga Quran, tengok juga, baca juga. Okey, dah masa tak ada buat macam mana Okey. Jadi yang qata' ialah apa? Berhenti kemudian tak baca dah. Itu nama dia qata'. Berhenti yang ketiga nama dia apa? Saktah. Ini yang kita nak bincang ni saktah. Saktah ni kita baca kemudian berhenti. Berhenti 2 sat saja. 2 harakat. 1, 2. Macam tu ya. Lama dia berhenti tu ialah 2 harakat. 1, 2. Lama tu saja. Kemudian sambung baca. Masa kita berhenti tu jangan bernafas. Tanpa bernafas. Berhenti tak boleh bernafas. Tahan nafas. Berhenti tu lama mana? 2 harakat. 1, 2. Lama tu saja. Yang ni nama dia apa? Saktah. Dalam Al-Quran, dalam bacaan kita tuan-tuan, ada 4 tempat yang diwajibkan kita baca dengan saktah. 4 tempat. Okey, mari kita pergi satu-satu. Yang pertama, surah Al-Kahfi, hujung ayat 1 ada letak sin kecil. Saktah. Nampak?
Selepas ni wajah ada sin kecil saktah. Saktah ni pula dia duduk di ujung ayat. Yang mana kita tahu setiap ujung ayat, ada nombor ayat ni, setiap ujung ayat boleh dah kita berhenti, boleh dah kita wakaf. Wakaf apa dia tadi? Berhenti tukar nafas. Kita baca wajah, berhenti tukar nafas baru, kemudian sambung. Boleh tak? Boleh. Akhir ayat disunatkan kita wakaf. Maka dalam ayat pertama ni boleh kita berhenti di sini, bacaan seperti biasa, wakaf, berhenti tukar nafas. Okey? Baik, tuan-tuan ikut saya. Kita baca secara wakaf dulu. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Okey, tukar nafas baru, sambung. Jadi yang tuan-tuan baca tadi ialah bacaan secara wakaf. Boleh tak? Boleh. Lagi satu, kalau kita tak mau wakaf, kita baca sambung. Dia panggil wasal, sambung. Wajah disambung dengan qayyimah, baca sambung. Nafas yang sama, sambung. Kalau kita nak sambung, kita tak boleh baca wajah qayyimah, wajah qayyimah. Tak boleh sambung macam tu. Sebab ada sin kecil di sini, maka kalau nak baca sambung, wajib saktah. Wajib saktah. Macam mana saktah? Lepas kita sebut wajah, kita berhenti sat. Berapa rakaat? 2. Bernafas ke tak? Tak, tahan nafas. Kemudian kita sambung. Okey, saya baca dulu sampai qayyimah, baru tuan-tuan ikut. Jangan lupa sini saja kita saktah. Berhenti 2 rakaat, tahan nafas. Wajah qayyimah. Okey, kita baca pada awal dengan saktah. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Mula. Yang tuan-tuan baca tadi, tuan-tuan berhenti sat di sini, tahan nafas. 2 rakaat tadi itu bacaan saktah. Jadi boleh baca 2 cara, wakaf ataupun saktah. Antara 2 ni mana lebih baik? Ingat, setiap akhir ayat wakaf lebih baik. Wakaf lebih utama. Setiap akhir ayat wakaf lebih utama. Maka bacaan di sini wakaf lebih baik daripada saktah. Cuma yang wajib saktah dia bila kita niat nak baca secara sambung, barulah wajib saktah. Clear? Okey. Yang kedua, surah Yasin ayat 52. Marqadina, tengok atas tu ada sin kecil. Saktah. Sebelah dia ada apa? Qaf lam ya, tak ada titik. Apa maksud ni? Waqaf aula. Ni tanda berhenti, tanda waqaf. Kita jumpa dalam Quran banyak tanda ni. Tanda yang dibolehkan kita berhenti. Waqaf, berhenti dan tukar nafas. Waqaf aula. Okey, maka di sini ada 2 cara kita boleh baca. Yang pertama, waqaf, berhenti tukar nafas. Okey, cuba baca dulu. Waqaf, secara waqaf. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Tukar nafas, sambung.
Okey, yang tuan-tuan baca tadi dipanggil waqaf. Tuan-tuan guna ni, simbol ni. Simbol waqaf ni, tanda waqaf. Baik, baca secara apa? Waqaf tadi nak. Okey. Baik, kalau kita tak mau waqaf, kita nak baca sambung, maka tak boleh kita sambung macam ni. Marqadina hadza, tak boleh macam tu. Bila kita niat nak baca sambung, maka kena pakai tanda kedua ni, sin. Kalau nak sambung, wajib saktah. Wajib dengan saktah. Macam mana? Saktah. Lepas kita sebut marqadina, kita berhenti sat berapa lama? 2 harakat tanpa bernafas. Okey? Kemudian terus baca. Okey, cuba saktah tengok. Saya baca sampai hadza, baru tuan-tuan baca dengan saktah. Marqadina hadza. Ya, tadi dipanggil baca apa? Saktah. Okey. Baik, kita baca mula-mula. Tuan-tuan baca dalam qalu. Sini tuan-tuan saktah. Sini saktah. Sampai habis. Sedia? Mula. Baik, mana penat? Yang mana penat? Waqaf ke saktah? Saktah penat kan? Saktah penat. Nah, yang mana lebih baik? Waqaf ke baca dengan saktah? Waqaf lebih baik. Sebab tanda ni, qaf lam ya ni maksudnya waqaf aula. Waqaf lebih utama, lebih baik waqaf. Maka kalau kita rasa penat, kita ambil ni lah. Waqaf lebih baik, waqaf lebih utama. Yang ketiga, okey, 2 cara tadi kan, tapi waqaf lebih utama. Yang ketiga, surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man, ada saktah sini, sin kecil. Nampak? Nun mati jumpa ra. Tuan-tuan, kalau kita belajar tajwid lah, hukum nun mati. Hukum nun mati tanwin ni, nun mati jumpa ra ni apa hukum dia? Idgham bila gunnah dia, nun mati jumpa ra. Tapi di sini nun mati jumpa ra boleh tak kita baca secara idgham bila gunnah? Wa qila marra idgham boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ada saktah. Bila ada saktah, maka tiada idgham. Tiada idgham. Kalau idgham, nun mati ada tanda sukun tak? Kalau idgham, tak ada kan? Idgham nun mati dia tak ada tanda sukun. Sini dia buat tanda sukun menunjukkan apa? Bukan idgham. Tak boleh idgham. Tanda sukun di sini, maka nun mati itu kena secara izhar. Jelas. Man. Kena sebut nun mati itu man. Cuba. Man. Lepas tu saktah. Berhenti sat 2 harakat tanpa bernafas. Okey? Wa qila man raqa. Man tu berhenti sat. Depan man berhenti sat 2 harakat tanpa bernafas. Wa qila man raqa. Ada orang tanya, kata rokok tak lisak. Kita cari dalam Quran ada rokok. Ini tadi, cuba rokok. Tapi bukan rokok tu bunyi kok tu sebab kof tu kita berhenti dia jadi qalqalah. Rokok. Qalqalah. Jadi sebut bagi sampai kof tu pangkal lidah ni lagi sebut kok. Okey. Lagi sekali saktah. Wa qila man rokok. Okey. Yang keempat,
Surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal. Nampak ada sin kecil? Saktah. Bal lam sukun. Tuan-tuan, kalau lam sukun jumpa ra, tuan-tuan yang belajar hukum tajwid, kalau lam sukun jumpa ra, hukum dia apa? Lam sukun jumpa ra, hukum dia apa? Contoh, saya buat contoh ni. Wa qul Rabbi. Macam mana baca? Sambung. Wa qul lam sukun. Wa qul Rabbi. Jadi kita sambung jadi baca tak lam tu? Kita baca wa qul Rabbi. Lam sukun jumpa ra, dia jadi apa tentang hukum dia? Tanya hukum dah. Jadi mudah tak ada hukum. Kita tak belajar hukum kan? Jadi orang perempuan mana muslimat mana hukum makam. Jadi orang apa? Mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain. Mutaqaribain kan? Berhampiran. Sini kita tengok dalam sukun jumpa ra. Jadi nak baca idgham kan? Barra dah. Tak boleh idgham. Sebab apa tak boleh idgham sini? Sebab adanya saktah. Sebab tu letak lam ni diletakkan tanda sukun. Bila ada tanda sukun ni maksud apa? Huruf ni kena izhar. Jelaskan. Bal. Cuba sebut bal. Lepas tu kita saktah. Bal, berhenti sat, 2 harakat. Tahan nafas. Okey? Kalla bal rona ala qulubihim. Cuba. Boleh? Kalla. Kita ni tanda apa? Tanda waqaf ke tanda saktah? Ini waqaf ni bukan saktah. Ni tanda waqaf. Sad lam ya. Harus waqaf. Wasal aula. Harus waqaf tapi sambung lebih utama. Jadi kalau tuan-tuan nak guna tanda ni, tanda waqaf ni, tuan-tuan waqaf. Kalla berhenti. Tukar nafas tak? Tukar waqaf. Tukar nafas. Kalla tukar nafas. Kalau nak waqaf, kalau nak pakai tanda ni, jangan baca berhenti sat tahan nafas. Contoh kalla bal berhenti sat tahan nafas, dia jadi saktah ni. Jangan saktah ni, saktah depan ni. Boleh? Okey, baik. Okey, kita tengok satu yang terakhir. Satu lagi sin, tanda sin kecil ni dalam Quran. Yang ni bukan saktah tuan-tuan. Sin kecil yang duduk di atas sad dan sin kecil yang duduk di bawah sad. Dia tak ada pada huruf lain, dia tak ada. Dia duduk dengan sad je. Yang ni bukan saktah. Yang ni kita kena pilih nak baca dengan sin ataupun sad. Sin duduk atas sad, sin duduk bawah sad. Jadi nak pilih yang mana? Kalau sin duduk atas sad, bacaan kita lah, sin duduk atas sad, maka mesti baca sin. Mesti baca sin. Cuba bas pop. Okey, sin duduk atas sad, baca dengan sin. Kalau sin duduk bawah sad, boleh baca dua-dua. Sad betul, sin pun boleh. Al-musaytirun boleh, al-musaytirun pun boleh. Tapi kita pilih yang masyhur, bacaannya sad. Cuba al-musaytirun. Cara mudah nak ingat, nak pilih yang mana? Pilih huruf di atas. Kalau sin duduk atas, baca dengan sin. Kalau sad duduk atas, baca dengan sad. Okey? Satu lagi. Dah habis sikit lagi. Habis dah. Tinggal satu tajuk lagi.
Tuan-tuan ingat kalimah ni pada muka surat 26. Oh, saya dah terangkan dulu. Tak mau terang dah. Dah. Muka surat 26 bawah sekali belah kiri. Macam mana nak bunyi dia tadi? Ni, bunyi macam mana? Belajar dah ni sebelum ni. Itu ni, cuba. Okey, hamzah berbaris kasrah i. Saya dah terangkan dulu. Hamzah sukun ni tukar ibadat. Hamzah sukun ni tukar jadi huruf mat. Okey, ibadat. Bila bermula dengan hamzah wasl, selepasnya ada hamzah sukun mesti ditukar menjadi huruf mat. Okey, maka kena baca dia. Itu ni. Yang bawah ni utumina. Bawah mana? Hamzah sukun tukar jadi huruf mat waw. Utumina. Okey, ini tuan-tuan yang bimbang ni cuma perlu bimbang ayat 4 surah Al-Aqaf. Boleh ingat yang ni saja sebab selalu kita mula. Jangan baca uktuni, jangan baca itu ni, tapi bacalah yang betul itu ni. Coba. Alhamdulillah, sekadar itu dulu untuk malam ni. Yang baik kepada Allah SWT dan lemah kepada saya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna bima nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.